Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid hari ini? Ustaz harap semuanya sihat dan bersedia untuk belajar. Hari ini kita akan belajar Aqidah tahun 6, Unit 2, Sifat Basar, buku teks muka surat 75 hingga 79. Objektif. Pertama, murid-murid dapat menyebut erti basar dan hukum beriman. Kedua, murid-murid dapat membaca dalil naqli dan menerangkan dalil aqli tentang sifat basar. Ketiga, murid-murid dapat menyebut kesan meyakini Allah bersifat basar. Pengertian basar: Allah Maha melihat setiap perkara, sama ada yang nyata ataupun tersembunyi. Sifat basar Allah tidak memerlukan peralatan dan tidak terbatas. Allah melihat setiap perkara, sama ada yang nyata ataupun tersembunyi. Allah nampak semua. Allah tidak memerlukan peralatan dan tidak terbatas. Hukum beriman dengan basar. Kita wajib beriman bahawa Allah bersifat basar dengan meyakini setiap perlakuan kita dapat dilihat oleh Allah walaupun manusia tidak dapat melihatnya. Kita wajib beriman bahawa Allah ni bersifat basar dengan meyakini setiap perlakuan kita dapat dilihat oleh Allah walaupun manusia tidak dapat melihatnya. Dalil naqli, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wallahu basirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Surah Al-Hujurat ayat 18. Maksudnya, dan Allah Maha melihat segala yang kamu kerjakan. Dalil aqli, Allah memiliki segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Oleh itu, mustahil bagi Allah bersifat kekurangan seperti tidak dapat melihat. Allah memiliki sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Mustahil bagi Allah bersifat kekurangan seperti tidak dapat melihat. Tak sama dengan kita manusia. Kesan meyakini Allah bersifat basar. Pertama, berusaha melipat gandakan amalan. Kita naklah melipat gandakan amalan. Contohnya seperti dalam gambar ini, membaca Al-Quran, lagi berzikir kepada Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan juga melakukan solat sunat. Kedua, berhati-hati dalam setiap perbuatan. Kita kena berhati-hati. Setiap perlakuan yang kita nak buat tu kita kena berhati-hati. Seperti dalam gambar ni dia tunjuk, kita elakkan daripada kita merokok. Ketiga, sentiasa memelihara akhlak. Kita hendaklah sentiasa memelihara akhlak kita lah. Kalau kita terjumpa apa-apa benda pun, contohnya dalam gambar ni, seorang murid dia terdengar bunyi handphone. Kalau dia ambil pun, dia pergilah jumpa guru, pergi hantar yang handphone yang dia jumpa tu kepada guru. Kita serah balik kepada guru. Mungkin ada orang tertinggal handphone tersebut. Keempat, mewujudkan masyarakat harmoni. Mewujudkan masyarakat harmoni ni, contohnya dalam gambar ni, tengok dalam gambar ni di mana pokok terbalik di atas jalan raya. Jadi mereka sama-sama bergotong royong angkat pokok tersebut, letak di tepi jalan, memudahkan untuk orang berjalan ataupun memudahkan kereta motor untuk melintasi mudah atas jalan raya tersebut.
Kelima, hidup dirahmati Allah. Ini yang kita harapkan, hidup kita ni dirahmati Allah. Hidup kita ni bahagia, tenteram, aman, damai. Ini yang kita harapkan, kebahagiaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Rumusan. Kita wajib beriman bahawa Allah Maha melihat tiap-tiap sesuatu yang jelas dan tersembunyi. Oleh itu, kita hendaklah berhati-hati pada setiap tingkah laku kita untuk menjauhi kemurkaan Allah. Saya rasa hari ini murid-murid dapat fahamlah apa yang kita belajar dan boleh amalkan dalam kehidupan kita seharian. Jangan lupa subscribe untuk Ustaz buat video yang berikutnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.